pada malam ini insya-Allah kita akan menyambung tajuk perbahasan kita pada minggu yang lalu, iaitu dalam kitab yang ketiga pada menyatakan segala perangai yang dipuji ataupun sifat-sifat mahmudah. Dan kita telah pun masuk pada bab yang pertama pada menyatakan taubat. Ya, dan kita telah membacalah beberapa perenggan daripada tajuk ini, dan insya-Allah malam ini kita sambung pada perenggan yang berikutnya, iaitu berkaitan dengan taubat ini. Kata pengarang, dan ketahui olehmu bahawasanya yang menegah daripada taubat itu israr, iaitu tetap mengerjakan maksiat. Ini yang menghalang taubat ni, iaitu dia istiqamah dalam melaksanakan maksiat itu. Sukar dia nak meninggalkan maksiat. Kenapa? Sebab nafsunya itu terlalu inginkan dia melakukan maksiat. Dan juga atas faktor kejahilannya itu lebih mengutamakan nafsunya berbanding iman. Dan adalah sebab bagi israr itu 5 perkara. Kenapa orang ni masih boleh terus melakukan maksiat? Sebab ada 5 racun yang menyebabkan dia sukar untuk dia meninggalkan maksiatnya itu. Yang pertama, bahawasanya siksa yang dijanjikan itu bertangguh, dan tabiat manusia itu bermudah-mudah ia dengan barang yang tiada tunai. Maka ubatnya bahawa berfikir ia, supaya mengetahui akan bahawasanya tiap-tiap barang yang akan datang itu hampir ia, dan yang jauh itu barang yang tiada datang, seperti yang telah lalu. Dan bahawasanya mati ia lebih hampir ia kepada seorang daripada tali sepatutnya. Antara sebab orang ni menangguhkan taubat sebab apa? Pada dia fikir lambat lagi mati. Sebab apa? Sekarang ni dia sihat, dia pun umurnya masih muda, jadinya dia bertangguh dulu. Sebab apa? Kalau mati esok pun, kalau aku sempat bertaubat, Allah ampunkan dosa aku. Jadi dia dah rencanakan, dia dah rancang siap-siap dah. Bila waktu yang sesuai dia bertaubat, seolah-olahnya nyawa itu, mati itu di tangan dia lah. Dia yang menentukan bila dia nak mati. Jadi senang dia nak susun, kan? Bila capai umur sekian-sekian baru aku bertaubat. Bila sampai umur sekian-sekian baru aku nak pergi ibadat. Kan? Dia sini merancang, dia rencanakan dia tu. Ini kata sebab atas faktor kejahilan dan juga nafsu tadi tu. Sebab apa? Dia kata aku ni muda lagi, lambat lagi nak mati. Dia pun tengok cek-cek pergi doktor pun tengok tak ada penyakit pelik-pelik, biasa je tak. Lagi confident dah dia, lambat lagi dia nak mati. Dia tak sedar, kan? Dia keluar ke atas jalan raya tu, macam-macam risiko boleh datang. Tuan, macam-macam risiko tak. Contoh apa tuan? Yang kapal terbang jatuh hari tu, kan? Yang bawa Grab tu, siapa sangka dia nak meninggal dunia? Abang bawa motor tu kan, siapa sangka dia meninggal? Dia jatuh kapal terbang, apa kaitan dengan dia? Kalau dia nak rencanakan kematian tu lambat lagi lah. Maksudnya tidak ada. Tak ada dijanjikan bahawa orang muda tak mesti dia tak mati. Orang sihat tak mesti dia mati. Dia lambat lagi mati tak ada. Tak ada perjanjian macam tu pun. Hatta orang yang jaga kesihatan pun, dia pun mati. Michael Jackson yang tidur dalam balang oksigen pun mati usia 53 tahun. 53 tahun perlu bencin lagi. Jadi kenapa yang kita nak menentukan kematian kita tak? Sebab tu bila mana sahabat tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, mata sa'ah? Bila kiamat ni Rasulullah? So tanya dia balik, apa persiapan engkau untuk menghadapi kiamat? Engkau hebohkan tentang kiamat, apa persiapan? Sembahyang cukup ke, sedekah cukup ke, solat cukup ke, hati dah ikhlas ke?
hati dah cantik ke, kan? Duk hebohkan benda ni besar apa tak? Kiamat kecil kita utamakan tu, persiapan kita untuk menghadapi kematian berbanding dengan kiamat besar. Dan tiada mengetahui ia adakah hari ini akhir umurnya. Dia tahu tak tahu hari ini adakah hari ini terakhir umur dia ni. Kemudian berfikir ia betapa penat ia bekerja seperti kerja sawah kerana takut ketiadaan makanan pada tahun hadapan. Bekerja mencari duit lah. Mencari duit lah, bekerja rezeki macam-macam. Rezeki datang dalam bentuk kesihatan, rezeki datang dalam bentuk masa terluang untuk kita melaksanakan ibadah, rezeki juga berbentuk kebahagiaan. Dia tak cari rezeki, tapi dia cari duit. Sebab pada dia, duit itu rezeki. Dia tak pandang, duduk bersama keluarga tu rezeki, ada masa beribadah tu rezeki. Dia tak fikir itu. Jadi dia bukan mencari rezeki, tapi dia mencari duit. Jadi bila mencari duit ni memang tak cukup lah. Memang tak akan cukup lah. Sebab itu Rasulullah sebut. Kalau Nabi tak sebut, tak apa. Sebab Rasulullah sebut apa benda ni. Umat aku ni, kalau diberi kepada dia satu gunung emas, dia pasti akan minta yang kedua. Pastinya. Tak? Kita tujulah berkat guna kahwin ni sebab segan nak minta tak? Kalau tidak bagi minta, berapa boleh kita ambil tak? Nak kira kat rumahnya sekali. Padahal bagi berapa je pun. Ni orang rumah satu anak, satu cucu, satu semua satu nak ambil. Tak? Tapi sebab ada segan jugalah. Kan? Jadi tidak pakai kutip habis. Kalau tuan rumah kata, dah orang kata salang kaut lah. Dah, tuan rumah tak apa lagi. Situ dah kotak je, ambil lagi. Kalau warga motor tu dah penuh dah. Kan? Tapi tu kata, tu sebab manusia. Rasulullah dah sebut dah. Kalau diberi dia satu gunung emas, dia akan minta, dia pasti akan minta yang kedua. Kalau bagi dia 2 gunung emas, dia pasti akan minta yang ketiga. Padahal tak ada apa pun. Dia cukup dah pun satu gunung emas tu kan. Tapi tak. Padahal dia tak cukup juga. Ini cakap tadi. Maksudnya dia sibuk mencari duit. Sibuk bekerja, takut ketiadaan makanan pada tahun hadapan. Sebab pada dia menganggap dialah yang memberi rezeki. Sedangkan Ar-Razzaqu, Allah Ta'ala itu, nama-nama Allah juga Ar-Razzaq, pemberi rezeki. Yang beri rezeki itu Allah Subhanahu Ta'ala. Bukan kita. Kita cuma berusaha. Kita cuma berusaha saja. Rezeki itu Allah Ta'ala yang bagi. Tapi bila dia letakkan, dialah pencari rezeki, makanya Allah pun berlepas dirilah. Engkau nak sangat cari duit kan? Kau pergilah cari, aku tak ambil kau. Itu sebabnya orang yang macam ni, dia tak kisah pun sumbernya halal ataupun sumbernya haram. Sebab tu Rasulullah juga sebut, umat aku akhir zaman nanti, mereka ni dah tak kisah dah sumber dia ni. Sumber pendapatan dia ni sama ada sumbernya haram ataupun sumbernya halal, dia tak percaya dah. Janji duit tu dah. Dalam kitab kiamat tu dia baca dulu tak? Dia dah sebut dah siap-siap. Makanya seperti menanggung ia akan penat bekerja kerana hendak melaksanakan untuk melepaskan lapar tahun di muka. Seperti itu menyegerakan ia akan taubat kerana melepaskan seksa pada masanya akan datang. Maka bila dia sedar bahawasanya apa yang dia faham selama ni salah. Aku duk sibuk cari duit ni rupanya tak ada mangsa langsung untuk aku peruntukkan untuk beribadah dah. Makanya dia sedar akan perbuatan ini, dia pun bertaubat. InsyaAllah, Alhamdulillah, Allah akan terimalah taubat itu. Kerana lapar itu pun bertangguh juga. Dan seksa api neraka lebih pedih daripada lapar itu. Tu dah kata, kalau dia sibuk nak carikan duit untuk memenuhi keperluan hidup, hingga mengabaikan tanggungjawab dia sebagai hamba Allah, maka dia perlu nak fikir bahawasanya benda yang dia cari itu pun Allah yang bagi. Bukannya dia datang pada dia pun, tetap Allah Ta'ala bagi. Sebab sifat Ar-Rahman Allah, sifat Rahman Allah, pemurah Allah ini Allah bagi pada semua.
Orang yang lawan dia pun Allah bagi. Yang taat pada dia pun Allah bagi. Tak ada masalah. Kan? Orang bukan Islam ke, orang yang kaki maksiat ke, orang yang lawan Allah Ta'ala pun rezeki tetap ada pada dia. Sebab sifat pemurah Allah. Yang keduanya, sukar meninggalkan kesedapan dan keinginan. Ubat pada ni, sukar sangat. Dia jadi ketagih dah lah. Baik dalam urusan dunia lah. Hingga dia mengabaikan tanggungjawab dia sebagai seorang hamba ni. Ubatnya, bahawa berfikir ia, bahawasanya jika doktor yang kafir menyebut baginya akan air sejuk penting bagi penyakitnya dan memberi mudarat oleh air sejuk itu akan dia, nescaya meninggalkan ia akan air sejuk itu, sekalipun bersangatan ingin ia kepadanya, maka hendaklah mengetahui ia akan bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya lebih daripada doktor itu. Kalau yang bagi nasihat pada dia pun, doktor yang bukan Islam pun bagi tahu pada dia tentang mudarat air sejuk ni tak, makanya dia pun meninggalkan dia. Walaupun dia sangat ingin minum air sejuk tu. Contoh, nak bagi tahu sini, doktor tu bukan Islam, kafir tak? Doktor kafir ni bagi tahu pada dia air sejuk ni memudaratkan. Dia ikut sebab yang cakap tu doktor. Dia tak tengok doktor tu Islam ke bukan Islam, dia tak tengok yang tu sebab nasihat tu doktor, orang yang berkelayakan untuk bercakap. Ini kan pula Allah dan Rasulnya lagilah lebih penting. Cakap doktor yang orang kata yang tak beriman pun dia boleh ikut. Sebab apa? Sebab untuk kebaikan kesihatan. Ini kan pula cakap Allah dan Rasul. Mesti lagilah kita kena ikut. Wajib diikuti lah. Makanya, hendaklah mengetahui ia akan bahawasanya Allah dan Rasulnya lebih daripada doktor itu. Dan siksa api neraka lebih pedih daripada mudarat kesakitan yang disebabkan air sejuk itu. Kena fikir tak? Ataupun doktor yang menasihatkan dia ni, doktor ni orang Islam. Maka doktor tu larang dia. Haji tak payah semayang lah. Sebab kalau semayang nanti, bila haji tunduk apa semua, nanti dia punya darah ni kan jadi beri mudarat. Jadi haji tak payah semayang. Walaupun yang bercakap tu doktor Islam, tapi disebabkan itu perkara wajib, maka dia tetap kena buat. Tapi tak payahlah bentuk dalam bentuk sujud. Syaratlah duduklah. Sebab cara solat tu berbagai-bagai. Kalau kita tak boleh solat berdiri, boleh solat duduk. Tak boleh duduk, boleh solat baring. Tak boleh solat cara baring, boleh solat cara mengiring. Tak boleh solat cara mengiring, bolehlah solat dengan mata. Tak boleh solat dengan mata, kita boleh solat dengan hati. Tak boleh solat dengan hati, pergi mati je. Tu je lah. Solat dengan hati pun tak boleh. Mati je lah. Tenang sikit. Sampai macam tu Allah Ta'ala bagi rukhsah, kemudahan untuk hamba dia beribadah. Yang penting kau solat. Yang penting kau solat lah. Jadi kalau saya kata tadi lah, walaupun doktor mukmin orang Islam lah, dia nasihat tak payah semayang, tak boleh ikut yang ni lah. Cuma mungkin nasihat dia tadi, dia kata jangan tunduk. Okey, kita buat cara solat kita yang tu. Tak ada masalah pun. Ataupun melarang dia mengambil wuduk. Sebab mudarat. Kulit terbakar aku mungkin lah. Guna cara lain. Yang penting solat. Tak ada excuse kat situ. Biasanya manusia yang ambil kesempatan. Buat jahat, boleh bertaubat. Buat maksiat, boleh bertaubat. Orang macam ni apa hukum Ustaz? Itu je tadi. Yes. Sebab tu cakap tadi, di awal dia dah sebut tadi. Orang yang bertanggung taubat sebab pada dia fikir umurnya panjang lagi, dia masih sihat lagi. Sedangkan dia, tadi saya beri contoh tak, kapal terbang jatuh tu. Yang bawa kereta tu dia pun tak tahu dia akan mati. Yang naik motor pun dia takkan tahu, dia tak tahu dia akan mati disebabkan oleh kapal terbang tu. Jadi kalau dia ni ada ilmu, kalau dia ada sifat takwa, dia akan siap sedia. Sebab mati ni bila-bila je. Tapi masalah kenapa orang ni menjauhkan taubat? Sebab pertama nafsunya. Keduanya jahilnya.
Dua benda ni yang menghalang dia daripada bertaubat. Dua benda ni lah. Nafsu dia, satu keinginan dia. Yang kedua jahil. Sebab pada dia tak apa lah, esok tu aku tengok orang tu elok panjang umur tak. Dia tengok yang panjang umur, dia tak tengok yang pendek umur. Apa ramai? Apa ramai yang pendek umur ni? Yang race motor. Yang mati sebab muda-muda lagi dah macam diabetes, kencing manis, kanser semua tu tak tengok lagi. Bukan semua orang tua je tak. Jadi itulah. Kalau ada ilmu lah, kalau ada sifat takwa tu. Dan menetapkan dia di dalam hatinya akan bahawasanya apabila sukar atasnya meninggalkan kesedapan dan keinginan pada masanya sedikit, maka betapa tiada sukar atasnya menanggung akan siksa api neraka dan atas luput nikmat syurga. Kalau dia tak boleh nak berkorban sedikit masa untuk beribadah pada Allah, fikir tengoklah esok kalau dalam api neraka esok. Jangan tengok akhirat lagi lah, kan? Sebabnya dia tidak beribadah itu dan dia tak pernah insaf pun, dia mati dalam keadaan dia tidak bertaubat. Maka bila masuk dalam neraka tu fikir-fikirlah. Tak sempat nak fikir dah pun. Kan? Tak sempat nak fikir dah. Dan kena campak masuk neraka ni baru dia tahu akan siksa api neraka tersebut. Ini yang kedua tadi. Sebab sukar dia nak meninggalkan kesedapan dan keinginan tadi tu. Ya. Yang ketiganya, menangguh ia akan taubat itu sehari lepas sehari. Kan? Nak berhenti tinggalkan maksiat, rugilah pula kan. Kemudiannya tangguhlah, tak apalah. Esok dah last. Hari ni last lah. Kan? Hari ni last lah. Kan? Tengok esok tawaran lagi menarik. Oh, sedap juga ni kan. Tak apalah. Ambil ni dulu lah. Esok pula. Makin lama makin. Sebab maksiat ini, ya, Iblis, ya, laknatullah ini, dia menghiasi maksiat itu cantik pada pandangan manusia. Dia dah janji depan Allah dah. Iblis ni dah janji depan Allah, aku akan menghiasi maksiat itu, la uzayyina. Aku akan hiasi maksiat itu cantik pada pandangan manusia. Ya. Dia rasa seronok, dia rasa satu benda yang rasa bahagia kan dapat orang maksiat ni. Sedangkan hati kecil dia tu, ya, sentiasa menegur dia tak betul kau buat ni, tak betul tak, tegur dia, tapi dia tak tuli. Ya, ini dia kata tadi, menangguh ia akan taubat itu sehari lepas sehari, dan berkata ia, selagi akan taubat oleh aku pada masa yang akan datang, dan taubat itu di dalam kekuasaan aku. Dia tak aku yang menentukan bila aku nak taubat. Dan ubatnya bahawa berfikir ia dan mengetahui ia akan bahawasanya umurnya tiada ada di dalam kekuasaannya. Ini yang seorang lelaki bertemu dengan Ibrahim bin Adam ni. Ya. Orang alim ni, ya, bertemu dengan Ibrahim bin Adam. Dia tanya pada Ibrahim bin Adam, ya, wahai tuan, ya, tuan orang alim kan, saya nak tanya 3 soalan lah. Boleh tak kalau saya nak melakukan maksiat? Ya? Boleh tak saya nak buat maksiat kan? Jadinya Ibrahim Adam jawab 3 jawapan. Dia bagi 3 jawapan. Kalau tu bagi 1 soalan, dia jawab 3 jawapan. Ya? Boleh tak kalau saya nak buat maksiat? Bukan kata saya nak tinggalkan ibadat. Dia nak buat maksiat dan dia tinggalkan ibadat, tak nak. Boleh. Jadi bila Ibrahim Adam jawab boleh, ada peluang rupanya untuk aku buat maksiat tak? Ingatkan tak ada peluang, ada peluang. Boleh. Tapi ada 3 syarat lah. Pertamanya, ya, syarat yang pertama, bila kau buat maksiat, pastikan Allah Ta'ala tak tengok engkau punya maksiat lah. Make sure itu dulu lah. Pastikan Allah tak nampak. Yang keduanya, ya, bila datang malaikat Israel nak cabut nyawa engkau, pastikan engkau boleh kautim dengan dia. Ya, kau kauti dengan dia, minta tangguh, jangan cabut lagi nyawa aku sebab aku nak bertaubat. Kalau kau boleh deal dengan malaikat Israel lah. Kan? Yang ketiga boleh, kalau kau nak buat maksiat, pastikan nama kau dah ada dalam syurga lah. Memang dah letak dah, engkau ni memang ahli syurga lah. Jadi pastikan 3 benda ni, kalau kau boleh buat. Dalam yang sebut juga, dari yang lain dia sebut, ya, boleh buat maksiat dengan syarat engkau jangan buat di mana bumi milik Allah. Kan? Macam mana bumi bukan milik Allah? Semua alam ni Allah Ta'ala punya kan?
Jadi bila dia dengar jawapannya sebegini, makanya menangislah dia tak. Mana mungkin aku nak buat maksiat, Allah tak tengok. Sedangkan gerakan hati kita pun Allah dah tahu. Mana mungkin aku nak buat maksiat di mana bukan di bumi milik Allah, sedangkan semua alam ini milik Allah. Mana mungkin aku boleh deal dengan makan Israel. Maka ini hamba yang begitu taat. Dia cabut nyawa ni tak lambat sesaat dan tidak cepat sesaat. Ngam-ngam lah. Kalau pukul 8.35, 42 saat waktu orang tu meninggal dunia, itu jam lah dia mati. Tak lebih sikit pun ketepatan malaikat Israel ni lah. Nah, mana orang boleh janji dia confirm masuk syurga? Sedangkan Rasulullah tersebut, dan Rasulullah dah sebut dah, ada orang yang beramal dengan amalan ahli syurga, tetapi matinya dia masuk neraka. Ada hamba Allah yang beramal dengan amalan ahli neraka, tetapi matinya dia masuk syurga. Kenapa? Kenapa Rasulullah boleh sebut begini? Sebab ada orang yang buat ibadat, tetapi ibadat tu menyesatkan dia. Dia ada sifat riak, dia ada sifat sombong, dia berbangga-bangga dengan ibadat dia, dia memperlekehkan orang lain. Dia memperlekehkan, menghina orang lain. Ya, kau nak sembahyang ke masjid susah, aku ni istiqamah tiap-tiap hari. Jadinya amalannya ahli syurga, tetapi akhirnya masuk neraka. Ada orang amalannya ahli neraka, tetapi akhirnya masuk syurga. Sebab apa? Dia bertaubat. Dan Allah Ta'ala buka peluang pada dia pintu taubat. Dan dia sempat bertaubat dan Allah Ta'ala terima taubatnya itu dan dia pun meninggal dunia. Jadi macam mana? Jadi semuanya dalam ilmu Allah SWT lah. Sama juga tadi ni, ya, kematian tadi, maut tadi, umurnya tadi bukan dalam kekuasaan dia pun. Jadi macam mana dia nak menentukan dia boleh bertaubat bila? Dan boleh jadi mati ia dengan terkejut sebelum taubat. Mati terkejut kan? Kena serangan jantung ke apa ke? Ya. Tambahan lagi, jika sukar atasnya meninggalkan keinginan pada masa sekarang, nescaya pada masa yang akan datang lebih sukar ia. Ya. Kalau hari ini dia berazam, insya-Allah masuk saja bulan 11 ni. Biasanya bukan bulan 11. Biasanya awal tahun dah tak? Tahun baru dah tak? Azam tahun baru tak? Macam-macam dia berazam lah. Ya, nak turunkan berat badan lah. Nah, tahun ni nak tambahkan, nak hatam Quran 3 kali lah. Tak apalah, benda-benda niat yang baik-baik kan. Tetapinya hanya tinggal azam je lah. Tak ada buat pun kan. Tapi korangnya ada niat yang baik. Tetapi kalau tak buat, tak ada perubahan apa-apa lah. Tak apalah, itu dalam bab yang baik. Tapi bagi orang yang berazam nak meninggalkan maksiat, tahun depan aku tinggal lah, nak buat lagi dah. Tahun ni last. Tahun ni last. Jadi ya, masuk tahun depan, offer lain pula. Lagi besar ganjarannya. Lagi takannya. Sebab apa? Iblis dah janji depan Allah, aku akan hias maksiat tu cantik pada pandangan manusia dah. Dan jika adalah ia menanti akan hari yang mudah atasnya pada hari itu melawan nafsunya, maka iaitu hari yang belum dijadikan akan dia. Dia nak tunggu-tunggu hari bila tentu hari nak taubat, bila nak berdoa, dia takkannya. Sebab taubat itu bukan boleh ditangguh-tangguh. Ya, sebab itu dah kena bersegera taubat. Kan? Sebab apa? Kita bimbang takut-takut mati dia tak sempat taubat. Kan? Dia lain tuan-tuan. Orang yang dah bertaubat, kemudian dalam sama dia dalam proses nak beribadat. Itu lain. Ya, tak sama dengan orang yang bercita-cita nak taubat, tapi dia masih lagi melakukan maksiat. Tak sama. Yang kisah Bani Israel tu, yang lelaki yang bunuh 99 orang. Kan? Akhirnya lagi nak 100 orang kan. Dia dah berhenti taubat. Dan dia dah berubah. Ya? Dan cuma dia belum buat ibadat lagi. Dia sudah menuju ke arah itu dan dia mati. Maka Allah Ta'ala kata masukkan dalam syurga. Sebab dia dah berhenti taubat. Cuma ibadat dia belum buat. Berbeza dengan orang yang bercita-cita nak taubat, tapi masih mengekalkan maksiat. Kalau ini orang mati, memang susah lah. Memang neraka lah. Sebab dia hanya bercita-cita, tetapi masih mengekalkan maksiat. Berbeza dengan seseorang yang telah bertaubat, cuma dia belum beribadat. Ya, ada orang yang mana mulutnya masih berbau arak lagi. Ya, tapi dia bertaubat dan dia mati dalam keadaan mulutnya bau arak. Tapi Allah terima taubatnya itu. Ya. Jadi kita tuan-tuan dulu lah dalam masa kitab syarah hikam kot, kitab syarah hikam kita baca dulu.
Yang saya cerita pada tuan-tuan, yang kisah di Tunisia, ulama orang alim yang dia pergi berdakwah ni, ya, dekat negara Tunisia. Dan pergi dakwah ni, ajak anak-anak muda kat tepi jalan ni, mari ke masjid, mari solat, kan. Dalam doa ramai-ramai tu, semua ketawakan dia tak, kan. Engkau silap orang lah pakcik, kami ni panjang lagi, lambat lagi nak mati, kau pergi cari orang yang nak mati lah. Kami lambat lagi nak mati ni, pakai minum arak ni. Ya, dalam ramai-ramai tu adalah seorang ikut, dalam ramai-ramai seorang tu ikut. Najib dah tak pasti ikut pakcik. Ya, dia ikut. Ya, ikutlah. Sampai nak masuk masjid, kena tahan. Ya, tak dibenarkan masuk. Sebab apa? Mulut dia bawa arak ni. Kau ambil semayang betul-betul, kau orang mabuk ke ni? Kau mari sini sebab mabuk ke ni? Kan? Tak bagi masuk. Tapi orang dia kata apa? Orang alim dia kata apa? Tak apa, bagilah dia masuk. Ya, dia nak semayang. Semayang apa mulut bawa arak ni? Kan? Tak apalah, bagilah peluang. Dia nak buat baik, kan? Bagi masuk. Bila bagi masuk, bila time nak semayang, dia nak masuk saf, orang tak bagi. Mana boleh kau masuk saf? Buluk bawa arak semua kat semayang ni, kan? Tak bagi semayang masuk saf. Semayang kat belakang. Kan? Jadi bila semayang kat belakang, itu bila dah habis semayang, dah bagi solat, orang ni semua dah bagi salam, dia seorang tak bangun pada sujud. Kan? Dia seorang tak bangun pada sujud, kan? Orang tengok, ni bukan mabuk ketum lagi dah. Kan? Memang mati ni kata, rupanya pergi kerja je meninggal dah. Dalam keadaan dia sedang bersujud. Kan? Ni kata orang alim ni. Kan? Aku dah berdakwah 50 tahun. Aku nak mati macam ni. Aku buat dakwah 50 tahun. Aku nak mati macam dia lah. Tak mati je lah. Kan? Yang dia ni, aku baru ajak tadi. Dia pun ikutlah keadaan macam ni. Ya? Dan dia matilah kerana dia sujud. Kan? Itu antara dia dengan Allah. Kan? Aku bercita-cita nak mati macam dia. Tak dapat lagi lah. Kan? Itu. Dia dah kata kan. Sebab apa? Sebab yang menilai kebaikan siapa? Allah Ta'ala. Bukan kita pun. Kan? Yang menentukan kebaikan itu Allah Ta'ala. Sebab tu para Nabi mereka ini berdakwah. Ajak, menyeru. Sebab itu tugas Nabi. Mengajak manusia. Yang memberi hidayah Allah SWT. Kalau Nabi boleh bagi hidayah, kalau Rasulullah boleh bagi hidayah, confirm orang pertama yang Rasulullah akan bagi hidayah ialah pakcik dia Abu Talib. Kalau Nabi boleh bagi hidayah. Tak boleh. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Engkau Muhammad, engkau tak boleh bagi hidayah pada siapa yang engkau suka. Tetapi akulah, yakni Allah SWT lah yang akan bagi hidayah kepada siapa yang Allah Ta'ala suka. Kita tak tahu. Mungkin ada orang ni dia buat maksiat, dia buat dosa-dosa, tapi ada satu benda amalan yang Allah suka dengan dia, dan Allah Ta'ala campakkan hidayah pada dia, dan dia pun berubah. Dan dia menjadi lebih mulia daripada orang yang ada. Ya, tak mustahil memang. Sayyidina Umar Al-Khattab, siapa sangka dia? Hingga Rasulullah berdoa, Ya Allah, kau tolonglah pilih antara dua Umar bin Hisham dengan Umar Al-Khattab. Antara dua Umar ni, sebab dua-dua ini memang kuat menentang Islam. Orang tak pernah terfikir pun Umar Al-Khattab akan masuk Islam. Tapi Rasulullah berdoa, Ya Allah, kau bagilah salah seorang. Sebab kalau nak minta dua-dua tu mungkin dah mustahil kot. Tapi tak dapat dua, satu pun boleh dah, Ya Allah, dapatlah seorang, Umar Al-Khattab. Tak ada siapa sangka pun Umar Al-Khattab untuk Islam. Tapi Allah Ta'ala campak pada dia hidayah. Kan? Itu kita cakap, benda-benda hidayah kita boleh tentu. Sama kat kita, jangan kita perasan bahawa Allah Ta'ala akan kekalkan lama hidayah dalam diri kita. Kalau kita tak minta pada Allah, Ya Allah, kekalkanlah hidayah dalam diri aku, Ya Allah. Kekalkan aku dalam kebaikan, Ya Allah. Kalau kita tak minta, contoh dah ada tuan-tuan. Ya, tu dalam Quran, Bal'am bin Bawra' dinukilkan dalam surah Al-Baqarah, sebut dah, dia ni orang alim yang begitu hebat. Doanya tak pernah Allah Ta'ala tolak. Dia boleh nampak penduduk langit. Bal'am bin Bawra' ni yang main. Hebat tak hebat amalan ni zaman Nabi Musa AS. Tapi dia mati macam mana? Sebab dia melawan Nabi Musa AS. Ya, dia khianat pada Nabi Musa AS. Datang keadaan matinya, Allah Ta'ala letak kedudukan dia lebih hina daripada anjing. Ya, padahal dia orang alim. Jadi kita jangan main-main. Dalam bagi hidayah ni, jangan kita mudah-mudah kata, dia ni takkan je lah. Orang macam tak payahlah, berbuihlah mula kau mengajak dia ni. Mungkin bukan hari ni, tapi satu hari pasti lah.
adalah bandingannya seperti seorang yang menghendaki ia mencabut pohon kayu dan lemah ia daripadanya kerana kuat akarnya, maka menangguhkan ia kepada tahun yang akan datang. Cantik dia punya contoh bagilah. Dan mengetahui ia akan bahawasanya pokok kayu itu bertambah besar dan bertambah kuat akarnya, dan ia bertambah tua dan lemah, dan yang demikian itu sehabis-habis jahil. Orang yang bertangguh taubat tadi, sekarang ni kata apa? Ibarat orang yang nak cabut pokok. Dia bertangguh, tak apalah, ini ada masa lagi ni, tahun depan nak cabut. Dia tak tahu bahawa bila tahun depan, pokok tu makin besar, akarnya makin kuat. Yang orang nak cabut pula, usia kau makin tua, kekuatan kau makin kurang. Bila ditangguh-tangguh, makin besar pokok itu, makin kuat akarnya. Orang yang nak cabut tu pula, makin tua usia dia, makin lemah dia. Itu tadi perumpamaan taubat. Ya, menangguh-nangguh taubat ini menyebabkan dia akan lebih jauh lagi. Ya, sebab apa? Dia kata sebab apa? Sebab kejahilan. Yang keempatnya, bahawa menjanjikan ia akan dirinya dengan kemurahan Allah SWT dan maafnya, dan ini sehabis-habis bodoh kerana harap ia akan kelepasan pada ketika tiada mencerai ia akan jalannya, dan yang demikian itu tiada binasa seperti tiada biasa, seperti tiada biasa berlayar perahu daripada daratnya. Ya, yang keempat ini, orang ni, ya, dia buat maksiat dan dia kekal dalam maksiat, tapi dalam hati dia kata apa? Allah kan Maha Pengampun, mana tahu esok ke akhirat, di akhirat kan Allah Ta'ala akan bagi 70,000 orang yang akan masuk syurga tanpa hisap. Pokok nama aku ada, mana tahu. Oh, letih tuan-tuan harap macam ni. Tak, benar lah. Kan Rasulullah, dia pakai pada dia. Kan Rasulullah dah cakap, kan Allah Ta'ala akan ambil 70,000 orang yang akan masuk syurga. Allah Ta'ala akan pilih 70,000 orang yang akan masuk syurga tanpa hisap. Siapa-siapa je. Dan seorang sahabat angkat tangan. Ya Rasulullah, kenapa? Tuangkan aku sekali dalam 70,000 tu. Engkau termasuk dalam tu. Bila kawan tengok dan dia dah angkat tangan, dia dah angkat tangan. Ya Rasulullah, masukkan aku. Rasulullah kata, engkau termasuk. Yang lain pun angkat tangan. Ya Rasulullah, aku juga Rasulullah. Aku juga Rasulullah. Tak boleh. Sebab dia telah mendahului engkau. Dia seorang je dapat. Yang lain siapa? Ya. Jadi tinggallah 69,999,000 lagi lah. Kan? Jadi yang orang yang empat ni, dia mengharapkan supaya nama dia termasuk dalam 6999 tadi tu. Kan? Mana tahu esok akhirat Allah Ta'ala pandang aku, dia pun pandai buang kesian. Dia ingat nak masuk syurga tu macam nak minta tiket free masuk stadium. Nak tengok bola kan? Nak tengok final itu Malaysia lawan siapa tak? Ya, tak apalah, first half tak dapat, masuk second half lah. Pokok tayo orang keluar dapat lah aku masuk. Tu tiket stadium boleh lah buat macam tu. Tak? Boleh dah buat kesian dekat FRU tu. Tuan, seorang je bagi saya masuk. Okey lah, orang dah keluar kan. Kau masuk lah. Malaysia pun dah ni kan. Tak apalah orang masuk. Boleh lah tu stadium. Tak? Ini akhirat. Badan mahsyar. Amalan tempat aku biasanya selain daripada astagfirullah tu, tinggalkan benda yang kita dapat. Dia ada tempat tadi ya, kan? Tinggalkan terus, jangan kita buat menyesat atas perbuatan tersebut. Jangan ulang lagi, terus berubah jadi orang baik. Kan itulah dari cara taubat tak? Sabda Nabi SAW, Al-kayyisu bandana nafsuhu wa amila lima ba'dal mauti, wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allahi al-amaniyah. Rawahu al-Imam Ahmad wa Tirmizi wa Ibnu Majah wal Hakim an Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu. Artinya, bermula orang yang berakal, mereka yang menghisap ia dengan menghinakan ia dan menguasai ia akan dirinya. Artinya menjadikan ia akan dirinya mengikut perintah Tuhannya. Ini orang yang berakal. Dia yang kontrol diri dia. Bukan nafsu yang kontrol dia. No, aku ni hamba Allah. Aku takkan buat benda macam ni. Walaupun nafsu dia bergelojak, suruh kita buat, Tuhan buat.
macam-macam datang ni tak. No, sorry. Dia sendiri yang kawal diri dia. Ya, ini maksudnya imannya kuat, akalnya berfungsi. Tapi orang yang nafsunya menguasai diri, akalnya tak berfungsi, imannya pun tak kuat. Ya, iman cak ayamnya ni lah. Dan beramal ia bagi barang yang kemudian daripada mati. Ya, sebab dia kuasai diri dia beramal lah untuk menghadapi kematian. Dan bermula orang yang yang taksir, ya, ia pada segala pekerjaan mereka yang memperikutkan ia akan dirinya, akan keinginan. Yang kedua ni pula ikut nafsu dia lah. Maka tiada menegah ia akan dia daripada yang diharamkan. Dan mencinta-cinta ia atas Allah Ta'ala akan segala angan-angan. Maka beserta taksirnya pada mengerjakan taat dan serta mengikutnya akan keinginan tiada ia bersedia dan tiada ia taubat. Orang yang hanya, tadi saya sebut tadi lah, kot-kot Allah Ta'ala pandang aku, kot-kot Allah Ta'ala kesian ke aku, dia main kot-kot ni. Kan? Main kot sana, kot sini kan. Padahal dia mengekalkan diri dia dalam maksiat. Ya? Kemudian dia berharap supaya Allah Ta'ala ampunkan dosa dia. Macam mana ni? Ya? Bahkan bercita-cita ia atas Allah Ta'ala akan ampunnya dan maafnya dan akan masuk syurga serta mengekalkan ia atas maksiat dan meninggalkan ia akan taubat. Tengok, konsisten buat maksiat tapi harapkan Allah Ta'ala ampunkan dosa. Macam mana? Ya, macam mana ni lah? Tak tadi. Dan berkata Sa'id bin Jabir radhiyallahu anhu, rahmatullah ta'ala, berkata Sa'id bin Jabir rahimahullah ta'ala, bermula kelalaian dengan Allah bahawa berpanjangan oleh seorang laki-laki dengan mengerjakan maksiat dan mencita-cita ia atas Allah Ta'ala akan ampunan. Buat maksiat tapi mengharap Allah Ta'ala ampun. Buat maksiat dengan harapan Allah Ta'ala ampun. Mana mahu itu? Kan? Dia tak bertaubat pun. Dan ketahui olehmu bahawasanya dosa kecil itu jadi besar ia dengan beberapa sebab. Yang pertama, bahawa membilang kecil ia akan dia dan menghinakan ia akan dia. Alah, dosa kecil je pun. Kan? Esok sedekah hilang lah. Dia anggap kecil, dia anggap remeh benda ni. Maka tiada peduli ia, ya, akan dia dan tiada duka cita ia akan sebabnya. Ini juga bahaya. Dia anggap remeh dosa kecil. Ini yang kata Sayyidina Umar. Aku tak bimbang dengan amalan-amalan ibadah yang aku buat ni, yang besar-besar ni semua. Tak. Cuma yang aku bimbangnya esok, bukan aku bimbang lah kan. Yang aku rasa bimbang juga. Rupa-rupanya penyebab aku masuk ke syurga ialah disebabkan oleh amalan-amalan kecil yang aku buat. Bukan amalan besar-besar, pergi berjihad, pergi sana tak. Rupanya amalan kecil ibadah. Dan aku juga bimbang, penyebab masuk ke neraka ni bukan disebabkan oleh dosa-dosa besar, tetapi oleh dosa-dosa kecil yang dia anggap remeh. Tak, anggap remeh je pun. Keluar masjid hitung, tendang si porang, tahun masuk longkang sana kan. Memang sifat dia tu tak taji geram kan. Keluar masjid pada dia tak, orang tu boleh kutip balik lah tak. Tapi duk istiqamah buat benda ni, contohlah. Ya, dia buang sampah merata-rata tak. Alah tak apa guna orang pembersih je tak. Ya, apa guna kita adakan pembersih ada tak. Tukang cuci ada, bagi biar dia kerja sikit kan. Ni sikap dia ni. Tak? Dia anggap remeh benda-benda macam ni. Ya. Ni masalah ni. Kemudiannya yang kedua, yang sukacita ia dengannya dan dia bermegah-megah dengannya. Ya? Dia anggap dosa yang kecil tu dia anggap main dan bermegah-megah. Yang ketiga, bahawa bermudah-mudah ia akan menutupi Allah Ta'ala atasnya dan menyangka ia akan bahawasanya kerana mulianya di sisi Allah Ta'ala dan tiada mengetahui ia akan bahawasanya ia dimurkai Allah Ta'ala. Dia letakkan kedudukan dia mulia di sisi Allah. Macam orang Yahudi ya. Mereka letak diri mereka ni sebagai anak Allah, tentera Allah tak. Dengan sebab itu dia boleh buat apa sajalah. Ya, selain pada orang Yahudi. Jadi dia ni, jadi kita bimbang tuan-tuan. Kita perasan bahawasanya mungkin kita dapat jaga solat fardu 5 jam 5 waktu di masjid. Mungkin kita dapat jaga solat sunat. Pada anggapan kita, Allah Ta'ala suka dah ni.
Dengan sebab itu kita mulalah datang perasaan sombong, datang perasaan riak. Kita mula memandang orang lain semua tak betul, kita seorang saja yang betul. Tak, orang lain semua salah. Ini yang kita risau tadi ni. Sebab dia perasan dia mulia di sisi Allah Ta'ala. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ. Ada orang yang menyangka bahawasanya bila Allah Ta'ala bagi dia rezeki yang banyak, maka Allah Ta'ala kata apa? Ini Allah Ta'ala muliakan aku. Sebab tu lah. Aku baik dengan Allah. Aku rapat dengan Allah. Takarub ila Allah kan. Jadi sebab tu aku dapat. Tapi bila Allah nak uji dia dengan bala, fakut, maka dia berkata apa? Kalau Rabbi ahanan. Allah Ta'ala tak suka kat aku. Padahal dia yang menyebabkan kenapa Allah Ta'ala suka dengan dia. Dia yang menyebabkan kenapa Allah Ta'ala benci dengan dia. Dia yang buat. Ya, tiba-tiba time bagus, dia bagus. Time tak bagus, Allah Ta'ala tak bagus. Ini sifat manusia tak. Dan yang keempat, bahawa mengerjakan ia akan dia dengan terang-terangan dan menzahirkan ia akan dia. Dan menyebut ia akan dia kemudian daripada mengerjakan akan dia. Sabda Nabi SAW, kulli ummatin mu'afan illal mujahirina. Bukan muhajirin, tapi mujahirin. Beza tuan-tuan. Muhajirin dengan mujahirin. Muhajirin orang yang berhijrah, sahabat-sahabatnya berhijrah dari Mekah ke Madinah. Tapi mujahirin ini ialah orang-orang yang mana mereka ini terang-terangan melakukan maksiat. Wa in minal jihari an ya'mala ar-rajulu bil-laili amalan thumma yusbihu wa qad satarahillah ta'ala fayaqulu alimtul barihata kaza wa kaza wa qad bata yasturuhu rabbuhu wa yusbihu yakshifu satarallahi anhu. Artinya tiap-tiap umat aku dimaafkan daripadanya. Maksudnya setiap umat Nabi SAW diberi kemaafan oleh Allah Ta'ala. Tiada dosa bagi mereka itu melainkan yang benar terang-terang dengan maksiat. Ya, yang berterang-terangan dengan maksiat. Tiada dimaafkan daripada mereka itu. Siapakah orang yang buat maksiat berterang-terangan dalam maksiat? Dan setengah daripada menzahirkan akan menerangkan maksiat itu bahawa mengerjakan oleh seorang pada malam akan pekerjaan yang jahat. Kemudian masuk ia pada masa pagi-pagi, pada ketika menutupi Allah Ta'ala akan dia, maka berkata ia, aku kerjakan semalam begini. Dan sesungguhnya telah bermalam ia menutupi akan dia oleh Tuhannya, dan berpagi-pagi ia membuka ia akan penutup Allah Ta'ala daripadanya, dan memasyhurkan dosanya. Orang yang buat maksiat, buat senyap-senyap je. Dan Allah Ta'ala dah tutup dah, tak cerita pun. Kan dia buat maksiat pada malam hari, tak tahu dah dia buat minum arak ke, berjudi ke, pergi sana pergi sini, dan yang orang tak tahu pun. Tapi mari esok duduk lepak kedai kopi mungkin, kan, mau tahu semalam aku pergi mana? Sebab sedap pada malam kan. Berbangga-bangga. Biasa aku minum botol tak mabuk semalam. Malam kena 2 botol mabuk. Feeling betul dah, healing kata tak. Orang tak tahu pun dia buat benda ni semalam. Allah Ta'ala tutup tak aib dia. Tapi pagi-pagi, kita ke orang nak berbangga-bangga dengan maksiat dia. Maka inilah orang yang Allah Ta'ala memang laknat dia orang macam ni. Allah dah tutup aib engkau buat maksiat. Tak. Itu contoh lah tuan. Hari ni banyak berlaku macam ni tuan. Saya ni tuan-tuan dululah, saya ni bukan orang baik-baik. Kan? Orang yang bertobat ni. Mari panggil cakap depan orang ramai. Dulu tuan-tuan, dosa apa saya tak buat dulu? Zina, judi, bunuh orang, semua saya buat tuan-tuan. Kenapa kau nak buka aib engkau? Allah Ta'ala dah tutup. Kan? Untuk tujuan apa? Cukuplah sekadar dia mengatakan, tuan-tuan, saya dulu banyak dosa saya buat. Saya bukan orang baik tuan-tuan. Cuma hari ni saya berada di depan tuan-tuan ni, cuma mungkin ada sikit pengalaman saya yang dapat saya bagi pengajaran, nasihat pada tuan-tuan. Tak perlulah pergi detailkan cerita ni. Sebab bila dia dah cakap depan orang, orang dah memandang hormat pada dia. Tapi bila dia buka aib dia, patutlah rajin mari masjid kan. Rupanya dulu dia memang jahat ni kan. Itu memang pemabuk dulu kan. Apa orang cakap dia? Tak perlu cerita benda-benda macam ni. Ya. Ataupun kawan kita sendirilah nak. Kita dah bagailah konon, perasaan bagus. Kemudian kita nak bagi orang contoh lah. Tuan tengok tuan-tuan ni, Mat duduk sini Mat. Ni. Si Mat ni tuan-tuan, dulu tuan-tuan, apa dosa dia dah buat tuan-tuan.
Kan? Engkau nak malukan dia. Ya, dia dah jadi orang baik, tiba-tiba buka aib dia depan orang ramai. Orang yang tak tahu jadi tahu. Betul tak? Orang yang tak tahu jadi tahu. Ya Allah, patutlah dia dia. Muka baik. Rupanya perogol lu. Contoh. Orang tak tahu pun kita pergi buka aib. Konon-konon tujuan kita nak bagi pengajaran pada orang. Tapi kita dah buka aib dia. Ni yang berlaku hari ni tak? Ini memang orang, Allah Ta'ala memang laknat orang macam ni ya. Allah dah tutup, kau pergi buka. Kawan tu dah berubah, kita pergi ungkit balik dosa-dosa dulu dah. Ini masalah orang macam ni. Yang kelimanya, bahawa keluar dosa kecil itu daripada orang yang alim, yang diikut akan dia. Maka demikian itu dosa besar ia. Kerana bahawasanya berkekalan ia kemudian daripada matinya. Dia tengok satu orang alim buat satu dosa lah, kan? Dan dia jadikan itu sebagai panduannya. Contoh-contoh adalah kumpulan-kumpulan mana, kumpulan-kumpulan tarekat mana-mana ni, dan dia punya tosyah kata, saya ni makam saya dah tinggi tuan-tuan. Jadi saya ni mokok lah. Dengan tujuan saya nak turunkan makam saya jangan tinggi sangat. Takut dah langgar dinding kan, langgar siling. Jadi saya nak kena buat dosa sikit lah. Bagi turun sikit saya punya tim. Orang yang tengok dia tu, dan orang berpegang pada dia. Kenapa kau mokok? Contoh dah. Kenapa kau mokok? Dah sebab dia tosyah tu mokok. Aku kena mokok juga sebab takut. Dia makam tinggi sangat, rendah sikit ni. Memang ada orang faham macam ni. Itu contoh tuan-tuan. Mula kira buat dosa lain. Ya, buat dosa lain. Ambil hak orang ke apa yang sepatutnya nak. Kenapa? Sebab saya punya makam dah tinggi sangat, nak kena turun sikit. Jadi kena buat benda-benda macam ni. Kan? Dan benda itu diikuti oleh orang bawahan dia. Dan mereka mengatakan ini sebahagian daripada ajaran dia. Menganggap dia sebagai beragama pula. Lagi sesat orang macam ni. Sabda Nabi SAW, man sana fil islami sunnatan sayyi'atan kana alaihi wizruha wa wizruhu man amila biha min ba'dihi min ghairi ayyan qusu min awzarihim syai'un. Rawahu Muslim an Jarir an Abdullah bin radhiyallahu anhu. Artinya barang siapa yang berjalan ia pada Islam akan jalan yang jahat. Siapa yang tunjukkan satu jalan pada Islam, dia kata jalan ni pada Islam, tapi rupanya jahat, sesatlah maksudnya. Ya, tapi dia kata ini sebahagian pada agama. Dia kata ini sebahagian pada agama, pada benda itu sesat. Ya, pada jalan yang jahat, nescaya adalah atasnya dosanya dan dosa mereka yang mengerjakan akan dia. Dia buat tu dah tempat sesat, dan siapa yang ikut ajaran dia ni, dia akan dapat saham. Ini yang kata dosa jariah. Kita nak amal jariah, tapi dia dah jadi dosa jariah. Dosa yang berkembang tadi ni. Nak dia ajar orang satu benda yang sesat dan orang tu amal, dia ajar orang lain pula, ya, sampai kesudahlah kau tanggunglah benda ni. Dia kata dosa jariah tadi. Walaupun dah duduk dalam kubur pun kau tetap tak boleh senyum. Sebab selagi mana orang beramal, lagi tu kau dapat. Sama juga dengan benda baik. Kita buat amal jariah, benda-benda yang baik untuk manfaat orang ramai. Selagi mana diguna pakai benda tersebut, selagi itulah kita dapat pahalanya. Ya, walaupun kita telah meninggal dunia. Kemudian daripada ketiadaan kurang daripada segala dosa mereka itu oleh sesuatu. Tak kurang pun. Dosa yang mereka buat, contoh kata, dia buat tadi dosa, contoh, dia dapat 10 dosa, contoh. Dan setiap orang yang berbuat tadi, semua dia akan dapat 10 sama. Yang orang yang buat pun dapat 10, dia pun dapat 10. Contoh, kalau seorang buat, kalau 100 orang buat, 10, semua dapat ke dia 10. Tak kurang sikit pun. Ya. Ni. Kalau kebaikan? Sama. Dapat 10 juga? Sama. Berkembang. Kebaikan lagi banyak, darab 10. Darab 10 lah. Ya. Dikendaki dengan berjalan itu menyeru dengan perbuatan atau dengan perkataan, atau menolong ia atasnya atau diikut akan di atasnya. Bukan semestinya benda yang dia buat dia kena tunjuk. Benda cakap pun cukup. Ya. Tuan-tuan kalau masuk sini kan, masjid-masjid, nak dapat pahala lebih, pergi tendang selipar orang selongkang. Satu ajaran dia buat tak? Jadi yang mengikut percaya. Tak? Nak masuk masjid kena tendang selipar sama dia, selipar jadi usut, tendang bagi rock, dapat pahala. Kan? Selagi mana orang buat, lagi tu kau dapat dosa jariah.
Dia ajar pula, tak kurang sedikit pun. Ya, diikuti itu. Dan firman Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa naktubu ma qaddamu wa asaruhum. Artinya, menulis oleh kami akan barang yang mendahulukan oleh mereka itu daripada segala amal kebaikan dan kejahatan, dan segala bekas mereka itu dikehendaki dengan segala bekas itu barang yang menghubunginya ia daripada segala amal, kemudian daripada selesai pekerjaan. Benda ni memang berkekalan lah, kan, dosa tadi tu, kan, seperti mana orang tu buat, macam tu lah dia dapat. Dan yang mengerjakan tatkala adalah yang membangkitkan atas taubat itu takut akan Allah, yang keluar ia daripada pengenalan, ya, peniscaya memperingatkan oleh hamba akan menyatakan takut, maka hamba berkata, ya, katakanlah dia dah ajar ajaran sesat ni, orang dah mengikut, tiba-tiba dia pun dah sedar, dia bertaubat. Nah, dia kena maklumkan pada orang, isytiharkan pada orang bahawasanya apa yang saya ni buat dulu semua salah tuan-tuan. Tuan-tuan jangan ikut, sebab apa yang saya ajar dulu tuan-tuan, benda yang salah, dan saya telah bertaubat, saya mohon ampun pada Allah Ta'ala, dan saya mohon siapa-siapa yang pernah buat seperti mana yang saya ajar ini, tolong tinggalkan. Dia kena isytiharkan macam tu. Tak perlu kata sembunyi-sembunyi, tak apalah, diam-diam sudah, takut malu, kan, tak boleh. Dia kena isytiharkan, bagi tahu bahawa yang dia buat ni benda yang salah. Jadinya, dan dia bertaubat pada Allah Ta'ala. Jadi dia mohon ampun, itu atas dia dengan Allah. Untuk yang dosa-dosa jariah tadi ni, atas dia dengan Allah. Kalau Allah tak lampunkan, alhamdulillah. Kan? Kalau tidak, ni dua lah. Kan? Ini contohnya tuan-tuan. Itu kita benda kecil. Kalau contoh memutuskan silaturahim je lah. Dia ajar satu benda yang mana memutuskan silaturahim. Dengan sebab ajaran dia tadi ni, mak ayah tadi, anak dengan mak berputus silaturahim, adik-adik berputus silaturahim dengan ajaran dia tadi. Itu cerita benda simple, dia tenang tipu orang tu benda biasa, kecil biasa. Tapi kalau dia ajar satu ajaran yang memutuskan silaturahim, macam mana? La yadkhulul jannata al-qata'u, tidak masuk syurga orang yang memutuskan silaturahim. Besar-besar tak besar? Kan? Ini sindri mau ingatlah. Jadi kena isytiharkan bahawasanya apa yang saya ajar ni semua salah, tuan tinggalkan terus tuan-tuan, nak kena maklumkan demikian. Jadi wallahu taala alam. Alhamdulillah kita selesai membahaskan tajuk, ya, yang pertama ini yang berkaitan dengan, ya, bab yang pertama pada menyatakan taubat. InsyaAllah pada kuliah yang akan datang kita akan masuk pada bab yang kedua, iaitu pada menyatakan khaufun, artinya takut akan Allah Ta'ala. Sungguhnya apa yang baik kepada Allah SWT, semua kelemahan dan kurangan semua ampun dan maaf daripada kelemahan diri saya sendiri. Semoga Allah Ta'ala kurniakan kepada kita kefahaman dan juga kekuatan untuk kita amalkan dan sampaikan, insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa amalan maqbula. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahil alamin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.